So memang mind blown lah kisah dia ni, di mana 2 kali orang ingatkan dia meninggal, sebenarnya dia hidup je. Tengok akhir-akhir baru dia reveal diri dia yang sebenar. Jadi Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, hari ni tajuk kita adalah berkenaan dengan salah seorang pahlawan terbilang Melayu tau. Di mana pahlawan ni memang sangat digeruni ataupun ditakuti oleh para penjajah pada zaman dahululah. Jadi pahlawan ini tak lain tak bukan adalah Mat Kilau. Jadi yang menariknya tentang Mat Kilau ni adalah beliau ni bukan sahaja berjuang menentang penjajah dekat negeri dia sahaja tau, iaitu Pahang. Malah beliau juga turut menyemarakkan semangat perjuangan bagi menembus maruah bangsa dan juga agama dekat negeri jiran dia, iaitu Kelantan dan juga Terengganu. Jadi pada asalnya Mat Kilau ni merupakan anak kelahiran dari kampung Masjid Pulau Tawa di Jerantut tau. Dan Mat Kilau ni sebenarnya merupakan anak kandung kepada orang besar Pahang, iaitu Imam Rasu ataupun lebih dikenali sebagai Tok Gajah. Jadi Mat Kilau bin Imam Rasu ataupun nama sebenarnya iaitu Muhammad bin Imam Rasu ni dikatakan dilahirkan kira-kira tahun dalam 1865 ataupun 1866 macam tu. Ada juga yang mengatakan bahawa sebenarnya Mat Kilau ni lahir pada tahun 1847. Jadi jalan cerita dia, apabila Mat Kilau ni telah berusia dalam 20 tahun macam tu, Mat Kilau ni telah pun mendirikan rumah tangga tau, dan dikurniakan dengan 3 orang anak. Jadi setelah berkahwin barulah pahlawan ataupun Mat Kilau ni belajar silat dan juga menuntut ilmu kebatinan. Jadi yang specialnya tentang Mat Kilau ni, dia bukan sahaja belajar mengenai silat macam kawan-kawan dia lain tau, tapi beliau juga mendalami ilmu silat bersama dengan menggunakan senjata seperti keris dan juga parang. Tentang ilmu batin pula, ada yang mengatakan bahawa Mat Kilau ni mempunyai kuasa sakti. Dia mendalami ilmu batin ni sehinggakan dia mendapat kuasa, di mana antara salah satu kuasa kesaktian dia adalah beliau ni boleh menghilangkan diri. Wallahu-alam lah. Mat Kilau juga dikatakan banyaklah dia menuntut ilmu daripada ayah dia sendiri, iaitu Tok Gajah. Dan berkenaan dengan ilmu kebatinan secara agama pula, dikatakan Mat Kilau ni banyak menuntut ilmu kebatinan agama ni daripada Haji Osman, iaitu dikenali juga sebagai Haji Muntuk, sebelum beliau ni berpindah ke Pekan sebagai mufti negeri Pahang. Jadi sejak dari muda lagi Mat Kilau ni memang sangat dikenali dengan sifat ataupun ciri-ciri kepimpinan dia tau. Maka sebab itulah Mat Kilau ni sentiasa disegani dan juga dihormati oleh orang ramai. Dan selain pada itu, Mat Kilau ni dia memang lain daripada yang lain, di mana dia ni berfikiran terbuka, berfikiran matang, dan oleh sebab itulah Mat Kilau ni boleh bergaul ataupun berbincang dengan pelbagai bangsa. Dan dikatakan pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah ni berada dekat Pekan, Hugh Clifford iaitu residen British di Pahang ni dikatakan telah pun datang ke Pulau Tawa dan memilih untuk berunding dengan anak Tok Gajah sendiri, iaitu Mat Kilau. Sebab mungkin Hugh Clifford ni pun tahu bahawa Mat Kilau ni lebih bijaksana lah dan mudah untuk berunding. Jadi selain daripada Mat Kilau ni disegani dan juga dihormati oleh orang ramai, dikatakan Mat Kilau ni mempunyai ramai sangat pengikut tau, di mana pengikut-pengikut dia semua sangat setia dekat dia. Dan antara pengikut Mat Kilau yang setia adalah seperti Awang Noh, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali, Awang dan juga Mat Tahir. Jadi tahap mereka ni setia dengan Mat Kilau, dikatakan mereka ni sanggup berkorban untuk Mat Kilau. Jadi ceritanya bermula apabila sekitar tahun 1890-an telah berlaku tau pemberontakan dekat negeri Pahang, di mana orang-orang dekat Pahang ni memang sangat marah dengan penjajah British. Sebab apa? Sebab pihak penjajah British ni telah pun menindas orang-orang di Pahang, di mana mereka telah mengambil alih tugas untuk memungut cukai dan juga hasil daripada para pembesar di sana. Jadi antara yang menerima akibat daripada campur tangan pentadbiran British ni adalah pembesar negeri, iaitu Datuk Bahaman dan juga Tok Janggut. Jadi daripada sini mereka ni, termasuklah Mat Kilau, berasa sangat marah lah, sebab macam ibarat ditindas kan. Tiba-tiba je penjajah ni nak ambil alih tugas memungut cukai. Jadi sejak daripada itulah Mat Kilau, Datuk Bahaman dan juga Tok Janggut ni telah pun bekerjasama dan berganda bahu bagi memulakan pemberontakan ke atas British, sebab mereka pun tak rela diri mereka ni ditindas. Dan sejak daripada itulah
pihak penjajah ni telah pun menggelar mereka ni sebagai penderhaka dan juga pemberontak. Jadi sejak daripada itulah Mak Kilau ni telah pun berusaha bagi mendapatkan sokongan penduduk daripada negeri Terengganu dan juga Kelantan ni bagi membanteras pihak penjajah ni tau. Tapi sayangnya usaha Mak Kilau bersama rakan-rakan dia ni tidak mendapat sokongan orang-orang besar seperti Sultan terhadap pergerakan penentangan British ni terhadap mereka tau. Dan akhirnya mereka ni semua diburu. Jadi dikatakan ketika Mat Kilau sedang bersembunyi, beliau ni pernah menetap dekat kampung Penar Patani tau. Jadi pada masa ni lah kita tahu kan yang pihak penjajah ni sedang memburu Mat Kilau. Dan pada masa itu Hugh Clifford yang tengah berkuasa pada masa tu telah pun mengarahkan ataupun meminta Raja Siam untuk mengarahkan Sultan Kelantan supaya menyerahkan Mat Kilau ni kepada dia tau, sama ada hidup ataupun mati tak kisahlah. Jadi masa inilah dikatakan sebenarnya Mat Kilau ni telah pun macam pura-pura mati. Jadi pada masa inilah yang menariknya dikatakan ceritanya Mak Kilau ni dikatakan telah pun pura-pura mati tau, dia punya tahap bijak tu. Jadi masa ni lah dengan secara telitinya Mak Kilau ni telah pun merancang dengan orang-orangnya di mana dikatakan bahawa dia akan berpura-pura mati dan orang-orang dia ni boleh membawa mayat dia untuk diserahkan kepada Sultan. Dan daripada sinilah Sultan akan memaklumkan kepada Raja Siam bahawa Mak Kilau ni telah pun meninggal dunia ketika dia sedang bertempur. Jadi cerita dia, Mak Kilau ni dikatakan pakar tau dalam membuat ramuan, di mana dikatakan ramuan ni apabila diminum orang boleh pengsan selama 2 hari. Jadi daripada sinilah Mat Kilau ni telah pun membuat ramuan tersebut dan meminum air tersebut. Jadi dikatakan selepas membuat ramuan khas tersebut, Mat Kilau ni telah pun meminum air tersebut dan dia telah pun pengsan selama 2 hari. Jadi macam ibarat Mat Kilau ni telah pun matilah kan. Jadi pada masa inilah mereka ni boleh membawa mayat ataupun jenazah Mat Kilau ni untuk menghadap Sultan. Tetapi tahap bijaknya Mat Kilau ni, dia telah pun menetapkan beberapa syarat dan juga jaminan tau. Syarat dia adalah mayat Mak Kilau mestilah dibungkus dengan kain kuning dan orang ramai boleh melihat mayat tersebut daripada jauh sahaja. Jadi apabila mayat tersebut sampai sahaja di tanah perkuburan, mayat Mak Kilau ni dikatakan akan digantikan dengan batang pisang tau. Jadi inilah plan yang telah dijalankan oleh Mat Kilau ni. Dan jaminannya pula adalah dikatakan Mat Kilau ni telah mengarahkan ayah dia sendiri iaitu Tok Gajah dan juga Datuk Mahaman mestilah sentiasa berada di sisi jenazah ataupun mayat Mat Kilau ni sehingga dibawa ke tanah perkuburan. Dan anak-anak murid dia juga dibenarkan mengiringi jenazah dia tersebut. Inilah antara jaminannya supaya Mat Kilau ni tidak dikhianati. Jadi selepas Mat Kilau ni meminum ramuan tersebut dan dianggap telah pun meninggal dunia, jenazah dia ni telah pun diusungkan ke anjung istana negeri Kelantan tau. Samalah macam apa yang telah dirancang sebelum ni, di mana mayatnya telah pun disaksikan oleh orang ramai dari jauh. Jadi selepas itu dikatakan Sultan telah pun menghantar utusan ke negeri Siam dan mengatakan bahawa mayat ataupun jenazah Mat Kilau ni sudah ada dan dikatakan Mat Kilau ni telah pun meninggal dunia akibat bertempur. Jadi sebab itu Raja Siam pun percaya dengan kata-kata Sultan dan memaklumkan perkara ini kepada penjajah Inggeris tau. Jadi dikatakan sewaktu mereka hendak menanam mayat tersebut, sebenarnya tubuh Mat Kilau ni telah pun dilarikan oleh para pengikutnya dan digantikan dengan batang pisang. Betapa macam movie kan diorang punya plan ni. Tetapi malangnya ada je orang yang hianat, di mana dikatakan akhirnya rahsia ni terbongkar juga akibat telah pun dibocorkan oleh salah seorang murid Mat Kilau ni tahu. Dan bila Raja Siam dan juga penjajah British ni tahu benda ni, memang lagi buat diorang marah lah kan. Jadi pada mulanya tahap marahnya Raja Siam ni, mereka ni ingin menyerang negeri Kelantan tau pada masa tu. Tapi bila diorang tahu je Mat Kilau dan juga para pengikut dia sanggup berjuang bermati-matian untuk menyelamatkan Kelantan, pada masa tu mereka tarik baliklah kehendak mereka untuk menyerang Kelantan. Dan pada masa itulah demi menjaga keamanan Kelantan, akhirnya Mat Kilau ni sanggup berkorban dan telah pun berpindah ke Kampung Pasir Nering. Jadi semasa di Kampung Pasir Nering ni, lagi sekali
Mak Kilau ni telah pun diserang oleh penjajah tau, di mana dikatakan ada satu peluru telah pun hinggap di badan Mak Kilau ni, di mana peluru itu telah menyebabkan kulit belikat Mak Kilau ni terkoyak. Tapi peluru itu tidak mampu untuk menembusi daging dan juga tulangnya tau. Jadi rupa-rupanya pada masa tu ada salah seorang anak murid Mak Kilau ni telah pun belot dan telah pecahkan rahsia Mak Kilau ni, di mana anak murid dia ni telah bagi tahu dekat para penjajah bahawa Mak Kilau ni hanya boleh load dengan peluru emas saja. Sebab kita tahu kan, Mak Kilau ni kan ada ilmu kebatinan. Mungkin ini adalah salah satu kelemahan dia lah. So boleh tahan juga Mak Kilau ni dah macam ala-ala serigala jadian. Macam kita tahu serigala jadian, macam konten sebelum ni, serigala jadian kan dia boleh load dengan peluru silver kan. Manakala Mak Kilau ni pula jangan main dengan peluru emas baru dia load tau. Jadi betapa kebalnya Mak Kilau ni, walaupun dia telah pun ditembak dengan menggunakan peluru emas tulen, tetapi perkara ini tidak berjaya untuk mengorbankan Mak Kilau tau. Jadi selepas itu Mak Kilau dalam pelariannya akhirnya telah pun mendapat perlindungan di Tok Kupaloh di Terengganu, di mana dekat sanalah Mak Kilau ni sempat berguru lah dengan beberapa wali Allah. Dan dikatakan Tok Kupaloh ni juga sempat menukarkan nama ayahnya iaitu Tok Gajah kepada Tok Fakir Lebay Salam, dan Mak Kilau pula pada masa itu disebut sebagai nama asalnya lah iaitu Muhammad. Jadi setelah daripada itu kan mereka percaya bahawa kemungkinan peluru tersebut telah pun menembus dekat badan Mak Kilau dan telah menyebabkan Mak Kilau ni terkorbankan. Jadi selepas je daripada tu, kabar angin telah pun tersebar luas, di mana mereka telah mengatakan bahawa Mak Kilau ni telah pun terkorban tau. Jadi berita mengenai Mak Kilau telah pun mati telah pun disiarkan secara besar-besaran di akhbar-akhbar Inggeris yang telah pun diterbitkan di Singapura. Jadi antara akhbar-akhbar tersebut adalah The Straits Times, The Free Press, di mana tajuk akhbar tu telah menyatakan bahawa ketua penderhaka iaitu Datuk Bahaman telah pun jatuh ke tangan pemerintah Siam pada bulan Oktober 1895. Dan The Free Press juga telah mengatakan bahawa pada masa itu Mak Kilau ni telah pun berlawan dengan pihak Inggeris ni tau, apabila diri dia ni hendak ditawan. Dan akibatnya dikatakan Mak Kilau ni telah pun tercedera dekat muka dia dan juga kepala akibat cantasan daripada pedang tau. Dan dalam akhbar tersebut dikatakan luka-luka yang terkena pada Mak Kilau ni sangat parah dan telah menyebabkan dia telah pun mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baru disebabkan kehilangan terlalu banyak darah. Jadi macam biasalah media kan akan twist cerita kan. Jadi dengan tersebar dan tersiarnya berita kematian Mak Kilau oleh akhbar The Free Press pada 22 Oktober 1895, maka pada pendapat umum telah tamatlah riwayat Mak Kilau ni. Akan tetapi apa yang sebenarnya berlaku tidak diketahui umum tau, sebenar-benar cerita, which is sangat berbeza dengan apa yang telah disiarkan oleh akhbar, di mana rahsia ini dikatakan hanya diketahui oleh beberapa orang sahabat Mak Kilau itu sendiri, seperti Mustafa bin Awang Jusoh ataupun dikenali sebagai Jusoh Rimau, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, Mat Kelantan dan juga beberapa orang lain. Jadi disebabkan Mak Kilau ni telah pun dicop sebagai penderhaka oleh para penjajah British tu, maka selepas tu terpaksalah Mak Kilau ni mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan akhirnya beliau telah pun bermastautin di Batu Lima, Jalan Kuantan Gambang. Jadi semenjak tahun 1930 Mak Kilau terpaksa menukar namanya buat beberapa kali, dan akhirnya beliau telah pun kekal dengan memakai nama sebagai Mat Siam. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya telah berlaku satu fenomena tau, di mana pada 26 hari bulan 12 tahun 1969, iaitu pada hari Jumaat selepas solat Jumaat, ada seorang lelaki yang dikenali sebagai Muhammad bin Ibrahim telah pun memperkenalkan dirinya sebenar tau, di mana lelaki itu telah mengatakan bahawa sebenarnya dia adalah Mat Kilau. Jadi sebelum itu, untuk mengelakkan diri dia ni daripada menjadi tumpuan ramai, Muhammad bin Ibrahim ataupun juga turut dikenali sebagai Mat Kilau ni telah pun bersetuju untuk mengumumkan dirinya sebenar di kampung kelahirannya tau. Jadi atas usaha Omar bin Mat Kilau, maka akhirnya Mat Kilau telah pun dibawa ke kampung asalnya, iaitu di Kampung Masjid Pulau Tawa Jerantut. Jadi pada masa inilah Mat Kilau macam biasalah telah pun pergi ke masjid. Di kampung masjid
masjid tu untuk solat Jumaat. Jadi selepas saja solat, Mak Kilau dikatakan telah pun membaca Al-Quran, dan selepas itulah beliau telah mengisytiharkan kepada penduduk bahawa dia adalah Mat Kilau, iaitu pahlawan terbilang pada satu ketika dahulu. Jadi bila dengar sahaja pengumuman itu, seluruh rakyat Malaysia memang sangat terkejut, dan berita itu telah menggemparkan seluruh penduduk tau. Jadi tahap hebohnya berita ini telah mengakibatkan kerajaan Pahang menubuhkan satu jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Penyiasat munculnya Mat Kilau. Jadi jawatan kuasa itu telah pun dibentuk pada 8 Januari 1970. Jadi daripada situlah mereka telah menyelidik tentang perkara ini, dan telah pun menemu ramah beberapa orang bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah Mat Kilau yang sebenar. Jadi masa ni seluruh hati rakyat Malaysia ni berdebar-debar tau. Diorang tak sabar nak tahu keputusan sebenar. Betul ke yang Mat Siam ni adalah Mat Kilau yang sebenar? Jadi akhirnya tepat jam 10.30 pagi pada 6 Ogos 1970, akhirnya perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia ni telah pun terjawab tau. Di mana Mat Siam diisytiharkan sebagai Mat Kilau yang sebenar oleh Menteri Besar Pahang, iaitu Raja Tan Sri Yaya Muhammad Sheikh. Oleh itu maka sahlah sebenarnya Mat Siam tu merupakan Mat Kilau yang sebenar, iaitu anak kepada Imam Rasu ataupun Tok Gajah. Dan akhirnya pada tanggal 16 Ogos tahun 1970, kira-kira pada masa itu Mat Kilau ni berumur antara 122 hingga 123 tahun macam tu. Dikatakan Mat Kilau ni telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dan disemadikan di tanah perkuburan Pulau Tawa tau, bersebelahan dengan kubur ibunya. Jadi dikatakan 6 Ogos sah mereka telah isytiharkan bahawa Mat Siam itu merupakan Mat Kilau, dan pada 16 Ogos iaitu beberapa hari mereka telah sahkan bahawa Mat Siam itu merupakan Mat Kilau. Dikatakan Mat Kilau itu telah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi agak macam terkilan lah, sebab beliau tak sempat menceritakan kisah-kisah perjuangan dia kepada kita semua dengan lebih lanjut. Jadi itulah antara kisah ataupun riwayat tentang Mat Kilau, iaitu salah seorang pejuang ataupun pahlawan Melayu pada satu ketika dahulu. So memang mind blown lah kisah dia ni, di mana 2 kali orang ingatkan dia meninggal, sebenarnya dia hidup je. So daripada sini kita tahu sebenarnya Mat Kilau ni memang seorang yang sangat bijak. Dia sangat bijak dalam merancang sesuatu dengan begitu teliti. Dia sangat bijak dalam merahsiakan sesuatu perkara. Tengok akhir-akhir baru dia reveal diri dia yang sebenar. Jadi oleh itu sempena mengingati pemergian Mat Kilau ni untuk menghadap Ilahi, marilah kita sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada beliau. Jadi thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Kalau siapa-siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe. Thank you so much. See you again next time and bye.